Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya dalam segmen live pada malam ni dekat sembang-sembang dekat saya punya TikTok account. Semoga anda semua sihat-sihat selalu dan terima kasih kepada anda yang sudi untuk berbual-bual bersama saya pada malam ni. Terima kasih banyak-banyak. Okay guys, jadi kita akan teruskan mengenai berita-berita ekonomi dalam dan luar negara yang berlaku dalam masa sejak kebelakangan ini guys. Jadi ada satu survey yang baru dirilis oleh satu international study yang mana survey ni telah diriliskan semasa The World Economic Forum dirilis dan juga dikongsi dia punya finding survey ni. Iaitu sebuah global communication firm yang dinamakan Edelman yang mana survey ni dibuat last year dan juga findings ataupun penemuan survey ni telah pun dikongsi dalam The World Economic Forum yang baru sahaja selesai di Davos, dan juga dia sharing tentang orang cakap tu confidence terhadap ekonomi, terhadap ekonomi, yang mana dalam survey ni ditunjukkan bahawa dekat Malaysia kita punya, contohnya dekat Malaysia ni, kita punya keyakinan terhadap ekonomi kita telah jatuh sebanyak 35% ke macam tu. Okay, jadi ia menunjukkan bahawa Malaysia ni pada tahun lepas kita mengalami second biggest decline kepada kepercayaan terhadap ekonomi. Okay, yang juga menunjukkan bahawa ramai rakyat kita sebenarnya tak confident terhadap keadaan ekonomi selama 5 tahun akan datang lah. Jadi kenapa confidence terhadap ekonomi ni penting guys? Confidence terhadap ekonomi ni penting sebab dia akan menentukan sejauh mana kita punya ada keyakinan untuk kita berbelanja. Okay. Kalau kita tak ada confidence, jadi masyarakat dan rakyat tak nak berbelanja. Okay. Alright. Sekejap guys Ini ada siapa spam account? Ada spam komen tu siapa? Mr. Dropship. Salam bang. Waalaikumsalam. Okay, waalaikumsalam. Terima kasih. Bang pernah tengok video Ray Dalio tentang changing world order? Oh, saya belum tengok lagi lah guys. Nanti saya akan tengok lah. Okay. Looks great. Okay, terima kasih. Okay guys, itulah guys daripada penemuan. Jika masyarakat tidak ada confident terhadap ekonomi, jadi diorang pun tak nak berbelanja. Bila tak nak berbelanja, ekonomi tak growing. Waalaikumsalam bang. Waalaikumsalam. Dari Pemasih Food Passion. Waalaikumsalam. Terima kasih join live saya. Syaifuk FX, terima kasih bagi saya gift. Terima kasih banyak-banyak. Okay guys, suara clear suara. Jadi kenapa confident di dalam ekonomi ini penting? Okay, confident dalam ekonomi ni penting sebab dia akan menentukan sejauh mana rakyat ada confident untuk berbelanja. Sebab kita kena tahu bahawa ekonomi kita ni dijana oleh consumption ataupun perbelanjaan. Jika orang tak ada keyakinan untuk berbelanja, jadi ada kebarangkalian besar ekonomi itu akan decline. Suara clear, terima kasih. Waalaikumsalam Mahathir Safari. Baru start ke bang? Baru je start. Sementara ada masa sikit. Biasa saya tak dapat buat live. Tengoklah guys, mungkin berapa masa saya boleh live pada malam ni. Terima kasih banyak-banyak. Akan tetapi terima kasih. Tuan, kalau kita ambil duit sedekah dari mana-mana parti, kita boleh dawai SPM tak? SPRM tak? Ini okay guys, saya tak boleh nak komen pasal ni kan. Ini buat soal politik. Tapi kan SPRM dah komen.
Datuk Azam Baki dah komen kan pasal hal ni. Jadi kita sama-sama lah tengok lah. Kata Datuk Azam Baki apa, itulah jawapan dia. Bang, kalau Rusia jual minyak guna emas, apa efek pada ekonomi dunia? Okey, efek pada ekonomi dunia saya rasa benda tu tak boleh nak berlaku lah. Saya rasa benda tu tak boleh berlaku. Saya rasa trading oil masih lagi akan dibuat di dalam US dollar lah. Untuk currency lain beat US dollar tu mungkin memakan masa lagi guys. Dan saya ada share lah satu video Mr. Dropship. Terima kasih Mr. Dropship. Awak ni memang buat business dropship ke apa? Macam mana? Boring lah dengan Azam Baki. Itu Azam Baki dah bersuara. Korang tengoklah statement dia. Itulah dia lebih layak lah untuk bagi pandangan, bukan saya. Nanti kalau aku bagi pandangan, dia orang kecam kan. Jika ada saving, apakah invest terbaik buat masa sekarang bang? Okey, korang invest lah. Saya dah cakap ni beberapa kali lah, tapi saya nasihatkan korang. Sekarang ni guys, ekonomi kita tak menentu. Okey, dan global economy pun tak menentu. Jadi korang pilihlah satu investment yang mana investment tu kau manage korang punya risk lah. Risiko kita boleh manage. Iaitu invest lah dalam kita punya investment yang kurang berisiko. Contohnya macam emas, contohnya macam investment yang mudah-mudah guys, macam ASB. Itu kan investment yang kurang berisiko, bukan ASBF lah, ASB. Lepas tu dalam emas guys, kalau korang tengok harga emas sebenarnya naik guys. Harga emas menunjukkan tanda-tanda yang positif lah. Okay? Invest dekat benda-benda yang selamat dululah. Sementara keadaan global ekonomi kita ni dalam keadaan yang tak menentu buat masa ni kan. Invest dekat tempat selamat guys. Saya boleh cakap dengan korang, korang belilah kripto sekarang ni, pada masa sekarang ni. Sekarang, tapi saya tak nak buat statement yang macam tu guys sebab saya tahu resiko main kripto ni macam mana. Okay? Jadi saya nasihatkan korang untuk kebaikan korang. Korang pilihlah investment yang selamat. Buat masa ni lah, nanti bila korang dah ada duit, korang nak letak kepada pelaburan yang berisiko tinggi, itu korang punya pasal lah kan. Buat masa sekarang ni korang invest lah dekat tempat-tempat selamat guys. Letak duit korang kat situ, dekat ASB, tabung haji semua. Walaupun orang nampak alah invest dekat tabung haji, aku punya pasal lah. Ini masa sekarang ni investment sedang berisiko tinggi. Kita pandai-pandai lah kan. Mr. Dropship, terima kasih. Saya tak galakkan lah invest dekat kripto, tapi kalau korang nak buat, korang terpulang pada korang lah. Okay. Sebab apa guys, kadang-kadang saya pun main kripto juga. Bukan saya tak main kripto, saya main kripto. Tapi dalam dunia kripto pun sekarang ni dalam keadaan yang tak menentu lah. Terima kasih hadir Sultan Pemarah, terima kasih guys. Bantu saya tap screen, tap screen, bagi saya banyak-banyak like sikit guys. Macam biasa, bantu saya naikkan like tu kepada 10k. Terima kasih bang. Macam mana peningkatan pembelajaran kerajaan dalam expansionary fiscal policy dilakukan? Saya nak jawab soalan ni bang. Macam mana peningkatan perbelanjaan kerajaan dalam expansionary fiscal policy dilakukan? Okay guys, dalam fiscal expansionary policy ni, maksudnya apa? Maksud fiscal expansionary policy ni, maksudnya kerajaan tambah apa-apa perbelanjaan kerajaan yang boleh mempengaruhi permintaan agregat. Apakah komponen permintaan agregat guys? Komponen permintaan agregat adalah perbelanjaan swasta, pelaburan dan juga perbelanjaan kerajaan, ekspor bersih. Itu adalah contoh komponen dalam perbelanjaan agregat. Jadi bila kita katakan expansionary fiscal policy, dia adalah satu tindakan kerajaan untuk mempengaruhi perbelanjaan agregat. Perbelanjaan agregat ni perbelanjaan satu negara lah. Macam mana kerajaan boleh melaksanakan expansionary fiscal policy ni? Iaitu dengan menambah, contohnya macam membuat banyak projek-projek, melaksanakan banyak projek. Kerajaan mengeluarkan banyak tender kan. Lepas tu banyak projek yang dapat dibuat pada masa tu, bagi banyak kontrak, keluarkan banyak tender. Lepas tu boleh bagi juga bantuan kewangan, bantuan rebate, cash rebate dan sebagainya. Itu adalah contoh-contoh expansionary fiscal policy yang mana dia boleh mempengaruhi perbelanjaan agregat. Jadi kerajaan semasa expansionary fiscal policy ni adalah kerajaan kena banyak berbelanja lah.
Tetapi apakah efek daripada expansionary fiscal policy ni? Hutang. Kan, kerajaan kena berbelanja dan kerajaan kena berhutang lah sekali. Sebab daripada bajet yang peruntukan bajet yang memang tak akan cukup untuk kita laksanakan expansionary fiscal policy. Most of the time kerajaan akan terpaksa berhutang lah untuk melaksanakan fiscal expansionary ni. Bang, potong janggut tu bang please. Nanti tengoklah. Tengok saya ada mood bila potong janggut ke kan. Tapi saya sayang lagi lah guys buat pasal ni. Yang tu minta Tuan Nazri komen ekonomi Turki nampak patternnya cantik. Pattern ekonomi Turki contohnya macam mana tu? Adakah dari sudut inflasi ke macam mana? Saya dah ada keluarkan saya ingat saya ada keluarkan 2 video lah guys. Saya ada keluarkan 2 video tentang ekonomi Turki. Korang boleh tengok balik lah ekonomi Turki tu. Terutamanya ekonomi Turki sekarang ni dia memfokus kepada isu inflasi lah. Tetapi nampaknya Turki macam relax je kan. Okay, korang boleh tengok lah. Ada 2 video kalau tak salah saya riliskan mengenai ekonomi Turki. Bang, belajar ekonomi sampai master ke? Saya buat degree ekonomi tetapi master saya buat MBA. Okay. Kalau supply side tu bang, perbelanjaan kerajaan pun meningkat. Ya betul. Supply side pun sama, perbelanjaan kerajaan akan meningkat. Cuma supply side ni dia lebih kepada mempengaruhi penawaran. Mempengaruhi maksudnya menambah pengeluaran barang-barang. Okay. Macam mana kerajaan boleh membantu menambahkan pengeluaran barang-barang dalam ekonomi ni. Contohnya macam tak kira lah tepung ke, beras ke apa ke, menambahkan barang. Dengan kata lain, menambahkan barang dalam ekonomi. Okay. Tapi kalau fiscal expansionary dia lebih kepada perbelanjaan. Kalau supply side dia lebih kepada penawaran. Tapi tak kira lah daripada supply side ke ataupun daripada fiscal expansionary ke, dua-dua ni melibatkan perbelanjaan kerajaan yang besar. Bang, saya ekonomi forensik mutah dengan keluk. Kasih. Yalah, belajar ekonomi ni memang kena banyak tengok keluk lah. Kan? Kalau ekonomi tak tengok keluk tak sah lah. Akan tetapi projek pembangunan bang bagi crawling pack of flexible rate sesuai untuk bagi bang kan crawling pack atau flexible rate sesuai untuk development country. Okey, pada saya lah dia terpulang kepada keadaan ekonomi negara itu. Bergantung kepada keadaan ekonomi dan juga bergantung kepada keadaan ekonomi semasa yang dihadapi oleh negara itu. Tapi buat masa sekarang sebagai contoh Malaysia lah, kita menggunakan flexible rate. Cuma bila kita menggunakan flexible rate ni, kita kurang intervensi daripada central bank. Bila kita float kita punya exchange rate, bermaksud bank negara tak payah nak campur tangan sangat dan dapat menjimatkan lah kita punya result tu. Sebab every time the central bank campur tangan dalam exchange rate ni, sebenarnya dia bukanlah percuma. Dia bukanlah satu perkara yang kita boleh buat sesuka hati, boleh buat kejap tak nak. Tak boleh guys. Dia adalah satu perkara yang akan memakan perbelanjaan. Okey, memakan perbelanjaan. Dia akan menggunakan reserve bank negara ataupun central bank. Okey. Sebab tu korang tengok sekarang ni apa yang berlaku dekat Bank of Japan. Korang perasan tak? Kalau korang buat satu analisis lah korang perasan tak kalau apa yang berlaku dekat Jepun sekarang ni? Kalau korang perasan pada tahun 2022, di mana pada masa tu dekat Jepun ni, diorang berhadapan dengan satu masalah yang macam mana tau? Kebanyakan negara dekat dunia ni naikkan interest rate, Jepun tak dapat naikkan interest rate Jadi diorang tahan interest rate tu. Jadi bila diorang tahan interest rate tu, apa yang berlaku adalah diorang menggunakan flexible exchange rate. Tapi apa yang berlaku adalah bila Jepun tak naikkan interest rate, tekanan terhadap yen berlaku. Dan ini telah menyebabkan yen jatuh nilai dia jatuh. Tetapi macam mana Bank of Japan nak tahan kejatuhan yen ni? Caranya adalah dengan melakukan intervensi. Dia tak pegging US dollar tu, tapi dia melakukan intervensi. Bila intervensi ni bermaksud dia tak ikat kepada satu nilai US dollar, tapi dia akan
intervene secara sikit-sikit, supaya dia jatuh. Maksudnya dia jatuh tapi dia taklah jatuh menjunam. Dia tahan, intervensi ni dia tahan. Okey, jadi kalau korang tengok dari setakat sampai hujung tahun lepas, dia orang melakukan intervensi. Tapi sekarang ni intervensi tu dah senyap. Dah tak ada. Kalau korang kita baca berita, korang dah tak dengar dah pasal Japan punya intervensi terhadap exchange rate. Sebab dia orang dah tukar polisi. Dia orang tukar polisi kepada naikkan interest rate pula. Bila dia orang naikkan interest rate, dia orang dah tak perlulah buat intervensi. Sebab kalau kerajaan buat intervensi dalam exchange rate ataupun central bank buat intervensi dalam exchange rate, persoalannya sampai bila boleh buat intervensi tu? Sebab apabila berlaku kejatuhan dalam sesuatu currency tu, central bank tahan melalui intervensi, lama-lama reserve habis. Lama-lama reserve habis. Okay? Reserve habis, sampai satu masa dia akan crash. Kita punya mata akan crash. Sebab itulah intervensi dalam exchange rate ni perlu disokong oleh another policy. Dia tak boleh tahan macam tu je guys. Dia perlu disokong. Contohnya macam kita semasa krisis ekonomi 1997-98 tu, kita tahan pegging tu bersama capital control. Kita tak boleh buat dengan pegging je guys, sebab dia memakan kos yang tinggi. Kita tahan dengan capital control. Sebab kita belajar daripada kisah Thailand lah. Thailand ni dia tahan melalui pegging. Lama-lama dia crash pada masa tu, pada tahun 1997. Jadi kita tahan kita punya pegging tu bersama capital control pada masa tu jadi kita dapatlah kita boleh jimatkanlah intervensi daripada central bank tu tak terlalu memakan kos daripada kita punya result. Okay? Lepas tu pula, kalau korang tengok, Japan dah tukar dia punya polisi. Last dia orang naikkan interest rate dia. Kan, dia orang terpaksa naikkan. Bila dia orang naikkan interest rate, yen strengthening, yen naik nilai. Korang perasan, cuba korang tengok yen naik nilai. Bila yen naik nilai, dia orang perlukan lagi tak intervensi? Tak payahlah intervensi. Tak payahlah tahan dengan intervensi. So dia orang tukar swift, change dia punya polisi tu. Daripada, sebab pada saya agenda utama adalah macam mana dia orang nak menahan kejatuhan yen tu. Walaupun kita dengar lah yang dia orang membeli bond ni sebab dia orang nak naikkan inflasi, tapi pada saya lah agenda utama dia lebih kepada mempertahankan yen daripada crash. Okay, itulah dia guys. Nanti saya boleh buat satu. Korang faham tak kenapa Bank of Japan beli bond? Dia orang beli bond, kenapa dia orang beli bond? Korang faham tak? Kalau korang baca berita Bank of Japan sekarang ni aktif membeli bond Dia orang membeli bond sekarang ni guys Korang perasan tak? Dia orang beli bond. Dia orang beli Dia orang membeli 2-year bond, dia orang membeli 5-year bond, dan juga dia orang membeli 10-year bond. 2-year bond dia orang beli dengan 0.04%, 5-year bond dia orang beli dengan 0.24%, 10-year bond dia orang beli dengan 0.5%. Macam tu. Okay? Kenapa dia orang beli bond tu? Okay, korang tahu tak kenapa? Sebab dia orang nak naikkan yield. Sebab dia orang control yield. Itu nanti mungkin saya boleh buat satu video lah. Kenapa Bank of Japan membeli bond? Bang, apa pasal Jepun tak naikkan OPR awal? Okay guys, Japan punya kenaikan dalam interest rate, korang jangan silap dia orang tak naikkan interest rate dia. Bila kita kata Japan naikkan interest rate tu tidak merujuk kepada OPR guys sebab kawalan interest rate daripada satu negara ke negara lain dia tak sama guys. Malaysia kontrol kita punya interest rate melalui overnight policy rate ataupun OPR. Tapi Jepun, bila kita kata Jepun kawal interest rate, dia refer kepada dalam interest dalam bond market. Bond market. Dia bukan refer kepada OPR, dia refer kepada bond market. So dalam Japan punya monetary policy dia lebih kepada bond market lah. Okay, dalam ekonomi yang lebih advance, dalam ekonomi yang lebih maju, biasanya dia akan attack dalam pasaran capital market, iaitu pasaran bond. Jadi dia orang influence bond ni dengan cara apa yang kita panggil sebagai yield curve control, YCC. Korang boleh google lah sementara tu. Nanti insyaAllah saya boleh keluarkan satu video kenapa dia.
Jadi kenapa bank dekat Japan ni tak naikkan interest rate awal-awal dulu? Kenapa dia tahan yen tu dengan intervensi? Jawapannya adalah sebab kalau boleh Jepun dia memang tak nak naikkan interest rate. Sebab apa? Jepun ni saya dah cakap banyak kali guys Jepun ni sebab dia punya ekonomi tak growing. Dalam satu keadaan ekonomi yang tak growing, semenjak tahun 1990-an Jepun dah tak boleh growing. Dan pakar ekonomi memanggil keadaan ni sebagai the lost decade. Jadi sebab tu dia tak boleh nak naikkan dia punya interest rate dia. Sebab dalam ekonomi yang tak growing, central bank tak boleh naikkan interest rate sebab dia akan menyebabkan pelaburan terbantut. Okay? Dalam ekonomi ni, interest rate dan juga investment tu dia berhubung secara negatif. Contohnya maksudnya, kalaulah interest rate tinggi, pelaburan akan jatuh. Jika kita nak naikkan pelaburan, interest rate kena jatuh. Itu dia punya relationship dia. Bang patut menteri ekonomi, tapi saya tak pandai berpolitik lah. Jika saya pandai berpolitik, mungkin saya dah boleh jadi menteri kot. Tak adalah guys, gurau lah guys Cik Bat, pakar atap bocor. Bang, kenapa pinjaman Islamic ada OPR sedangkan dulu mereka cakap bayaran tak berubah? Ini saya tak pasti. Mungkin pakar daripada Islamic banking boleh jawab lah. Okay? Saya tak pasti guys. Itu kenapa. Maksudnya supply side tu dia target certain item untuk naikkan supply kan. Tak macam betul. Bagus. Itulah dia. Tahniah dari pharmacist kerana dapat menangkap. Ya. Jadi dia akan targetkan apakah contoh terutamanya dia akan tengok guys dalam supply side ni dia akan tengok apakah senarai item-item yang mana dia punya supply dia kurang dalam ekonomi. Jadi kerajaan akan aim untuk macam mana kerajaan boleh tambah penawaran tu. Contohlah. Kalau kerajaan nak melaksanakan supply side, contohnya dalam keadaan beras dalam negara kita ni tak cukup, beras tak cukup, katalah contohlah beras tak cukup. Jadi kerajaan identify that item. Jadi kerajaan akan fikir macam mana dia nak tambahkan item tu di dalam ekonomi. Dia target benda tu lah. Jadi mungkin ada beberapa langkah yang dia buat. Mungkin dia akan import beras ke, ataupun dia bagi subsidi beras ke, apa ke, terpulang lah. As long as dia boleh tambahkan bekalan tu di dalam ekonomi. Okay. Jadi dia akan, itulah kita panggil sebagai the supply side. Jadi dia attack kepada supply, dia tak attack kepada demand. Okay. Apa ni? Bang, fungsi fractional reserve banking apa? Okey, fractional reserve banking saya pun dah lama tinggalkan benda ni. Tapi saya cuba jawab lah Okey, fractional reserve banking ni bermaksud dalam sistem perbankan tu, bank akan terpaksa menyimpan certain amount of cash di dalam dia punya sistem. Okey, itu dinamakan fractional reserve banking. Jadi kalau korang pernah dengar statutory reserve requirement, korang pernah dengar tak perkataan SRR? Siapa yang belajar economics and banking ni, kalau korang tak tahu tak pernah dengar perkataan SRR tu, aku cadangkan baik korang buka balik buku, korang rebus, korang minum. Okay, korang pernah dengar tak apakah yang dinamakan sebagai SRR, statutory reserve requirements, yang mana dia adalah satu amount of cash yang mesti dipegang oleh sistem perbankan. Okay? Jadi statutory reserve requirements ni siapa yang tentukan? Dia adalah Bank Negara Malaysia. Okay? Kenapa benda ni penting guys Sebab dia akan juga sebagai satu alat untuk mengawal kecairan di dalam ekonomi. Okay, dia akan mengawal kecairan dalam ekonomi lah. Kalau contohnya kalau Central Bank naikkan SRR tu, jadi kecairan akan diturunkan. Kalau diturunkan SRR tu, kecairan wang akan dinaikkan. Macam circulation of money lah.
Macam mana abang cari masa untuk membaca? Bukan soal membaca ni guys Dia bukan soal cari masa tau. Dia soal minat guys. Minat. Okay. Kalau korang minat membaca, korang akan cari masa. Kalau korang tak minat membaca, korang akan cari alasan. Okay guys itulah dia minat. Okay. So dia lebih kepada minat lah guys Kalau korang minat, korang ni lah, korang boleh lah. Sebenarnya daripada dulu saya memang suka membaca amalan mulia. Jangkaan abang OPR boleh naik sampai tak guys. Saya tak rasa lah sampai 4% guys Saya tak rasa OPR akan pergi ke tahap 4%. Saya rasa OPR maksimum pada tahun ni dia akan pergi kepada 3.25. Untuk sampai ke 4% tu jauh guys Sebab sebenarnya kalau korang tengok setiap meeting dalam Bank Negara Monetary Policy Committee meeting ataupun MPC ni, dia orang akan naikkan sebanyak 25 basis point ataupun 0.25%. Okay. Untuk kita pergi daripada 2.75 iaitu level sekarang ni pergi kepada 4 tu terlalu jauh guys terlalu jauh. Dan saya tak fikirlah dia akan sampai ke 4%. Saya fikir paling tinggi pun mungkin dia akan pergi kepada 3.25%. Kecuali jika berlaku satu keadaan inflasi yang kita tak boleh nak jangka. Jika berlaku satu keadaan inflasi yang kita tak boleh nak jangka, mungkin akan pergi ke tahap tu lah. Tapi untuk sampai ke tahap tu pada tahun 2023 ni saya tak rasa macam tu lah. Okay guys Lagi satu, korang faham lah. Pada tahap sekarang ni, kalau pergi kepada 4%, ramai di antara kita yang mungkin akan fail membayar installment bulanan guys okay, jadi installment bulanan tu terutama dalam mortgage akan meningkat dengan kadar yang tinggi. Jadi mungkin ramai yang akan fail untuk bayar. Jadi itu adalah pun berisiko untuk ekonomi kita lah. Tapi kalaulah jadi pun sampai 4% tu terlalu jauh guys untuk dia naik kepada 4% tu, kecuali kalau berlaku satu keadaan inflasi yang kronik. Tapi harap-haraplah tak sampai ke tahap tu lah. Ada buku-buku yang abang nak suggest? Saya suggest lah guys korang boleh cari buku-buku yang dia tidak terlalu technical dalam ekonomi. Itu cadangan saya lah. Cadangan saya adalah korang baca buku-buku yang bukan ditulis oleh academician. Sebab apa, bila korang baca buku yang ditulis oleh academician ni, kadang-kadang dia akan pergi ke satu level yang technical dan mungkin susah nak faham. Jadi untuk starter, korang bolehlah baca buku-buku yang, pada saya lah, saya seronok membaca buku-buku ekonomi yang ditulis oleh orang politik. Okay. Saya suka baca buku ekonomi yang ditulis oleh orang. Buku tu buku ekonomi tapi ditulis oleh orang politik. Kenapa? Sebab buku-buku yang ditulis oleh orang politik ni, dia senang nak faham. Dia senang nak faham. Satu buku yang saya suka, paling suka sekali, buku ekonomi bertemakan ekonomi yang ditulis oleh Tun Mahathir. Okay. Jadi korang boleh satu buku yang saya suka lah, A New Deal for Asia, yang ditulis oleh Dr. Mahathir. Buku tu saya rasa saya sangat attached dengan buku tu. Saya tak tahu kenapa saya sangat suka dengan buku tu. Mungkin sebab bahasa dia sungguh mudah difahami dan bahasa dia sangat cantik lah. Buku tu dia tulis oleh Dr. Mahathir. Walaupun kita mungkin berbeza fahaman politik guys tapi saya jenis orang yang suka baca semua. Saya tak kira lah fahaman politik mana, saya baca semua. Bang, Battersea Power Station tu agak-agak investment yang bagus untuk long term. Okay guys, untuk long term punya investment ni saya tak berani nak saya tak berani nak ni lah. Saya tak berani untuk bagi suggestion guys Saya tak berani guys untuk bagi suggestion. Itu korang kena buat research sendirilah. Buku Psychology of Money bagus tak untuk pemahaman ekonomi? Bagus juga. Dr. Mahathir ni bijak juga, boleh buat orang mudah faham. Ya. Walaupun kita berbeza pandangan dengan Dr. Mahathir, mungkin ada certain things yang kita
tak setuju tentang dia kan. Tapi saya boleh akui lah yang Dr. Mahathir is a good writer lah. He's a good writer. Bagi korang yang mungkin tak pernah baca buku Dr. Mahathir tu, korang pergilah grab satu, korang beli, korang baca. Pada saya he's a good writer. Kenapa rakyat France tunjuk perasaan dekat Perancis tu kan guys Saya rasa kat Perancis tu dia sekarang ada masalah inflasi lah. Inflasi yang agak tinggi. Betul lah guys, kalau saya tak salah lah. Dia ada inflation yang agak tinggi. Sebab sebenarnya dekat dunia sekarang ni, one of the issue dekat world economy sekarang ni adalah inflation. Dunia berhadapan dengan masalah the global inflation. Sebab tu kebanyakan central bank ni dia naikkan interest rate dia. Okay? Sebab menaikkan interest rate ni adalah satu cara tradisional lah untuk combat inflation. Okay guys, kepada korang yang mungkin belum mendapatkan saya punya buku merah, ada dekat saya punya shop tu, dekat bakul warna kuning korang boleh tengok dekat situ lah, boleh dapatkan buku tu. Dan saya harap saya ucapkan terima kasih kepada sesiapa yang dah membeli buku saya tu. Buku tu mengisahkan tentang perjalanan saya punya perjalanan awal lah. Perjalanan awal macam mana saya membina perniagaan, okay? Pada suatu ketika dulu, okay? Itu adalah peringkat awal dan juga fasa awal lah saya membina perniagaan. Dan dekat situ saya ada share lah strategi-strategi yang saya buat, okay? Dan juga ada satu baju yang saya jual, iaitu baju akan tetapi #geng ekonomi. Kalau korang berminat pun korang boleh dapatkan daripada saya punya shop, okay? Kenapa Malaysia hold dulu kenaikan OPR bang? Okay, dia ada dua sebab lah kenapa Malaysia hold kita punya kenaikan OPR. Yang pertama, sebab kita punya ringgit tu tidak menunjukkan tanda-tanda yang menurun berbanding US dollar. Kita punya ringgit dah, saya nak releasekan satu video guys. Korang nak tak saya releasekan satu video tentang perubahan exchange rate US dollar terhadap ringgit. Okay, saya nak buat satu video tu, saya lupa je. Yang pertama disebabkan kita punya ringgit dah stabilize against US dollar. Maksudnya kita dah tak kita punya tukaran ringgit ni sudah tidak lagi menunjukkan penurunan. Malah kita punya ringgit mengukuh terhadap US dollar. Itu yang pertama. Yang kedua, kita punya inflasi terkawal. Saya percaya dua sebab ni yang menyebabkan bank negara tak naikkan kita punya OPR buat masa ni. Akan tetapi jangan terlalu happy, sebab mungkin ini hanya diorang hold saja dulu. Untuk next Monetary Policy Committee meeting yang akan berlangsung pada bulan Februari nanti. Okay, pada bulan Februari nanti kita belum tahu lagi guys. Ada kemungkinan kalau diorang tak naik pada bulan ni, pada bulan Februari mungkin akan naik lah. Tetapi untuk OPR berada pada paras 2.75, saya tak yakin dia akan kekal dekat situ. Saya rasa dia akan pergi ke tahap 3% sekurang-kurangnya, kalau tidak 3.25%. Saya rasa itu adalah rate yang diorang rate OPR yang akan ada pada tahun ni lah. Dalam newspaper ada explain, ada explain. Bacalah dekat situ, okay? Boleh tuan bagi pendapat pasal PM Keburan untuk urusan pelaburan? Ya, saya rasa PM sekarang ni sangat aktif guys. Kita patut pujilah, walaupun kita mungkin pandangan politik kita berbeza, tapi kita sepatutnya support lah usaha PM kita yang sekarang ni. Beliau nampak sangat aktif. Beliau sangat aktif. Dan juga lagi satu, saya tengok dia ada satu habit tau guys. Dia ada satu habit ni, yang mana satu habit yang saya rasa sangat bagus lah untuk memberikan image yang baik dan juga menunjukkan kita ni sebagai satu negara yang mesra pelaburan, iaitu dia suka berdialog. Sangat penting guys berdialog. Bukan saya nak kata saya ni supporter of PMX ke, saya supporter PKR, saya ahli. Saya bukan ahli kepada mana-mana parti politik pun. Tapi saya rasa ini adalah satu culture yang bagus dia buat. Dan bila dia keluar negara, dia suka berdialog. Dia open dialog dan dia berdialog. Saya rasa itu adalah satu perkara yang bagus untuk negara kita lah guys. Dan sekarang ni kita tengok dia aktif ke luar negara dan untuk berbincang dan juga bercakap pasal ekonomi. I think that's a good thing lah. Dan saya harap dia boleh pergi lagi ke luar negara dan juga banyak negara dan juga itulah.
Cuma sekarang ni kita akan, untuk kita punya international trade, kita sekarang ni sedang menunggu CPTPP lah. Siapa ada tengok saya punya video CPTPP? Okay, siapa ada tengok CPTPP yang menjadi isu CPTPP, iaitu Comprehensive and Progressive Agreement for the Trans-Pacific Partnership. Okay, ini adalah satu perjanjian yang agak berkontroversi lah kalau tanya saya. Tapi sebenarnya kita perlukan perjanjian ni, walaupun ada risiko-risiko tertentu yang kita mungkin akan hadapi. Tapi kita PMX bawa menteri-menteri berkait start, okey betul, okey. Tak kira lah kita punya pandangan politik berbeza ke tak, tapi benda yang bagus untuk negara kita, kita patut orang cakap tu bagi sokongan lah. Okay guys, sebab sekarang ni pada saya adalah the time for us to work. Untuk kita bagi peluang lah untuk diorang buat kerja kan. Jangan asyik nak kecam aja, kalau tak bila negara kita nak maju. Kan. Okay, so apa ni, CPTPP lah guys. Dia agak kontroversi. Mungkin tak lama geng, sebab bateri dah nak habis. Okay. Jadi itulah geng itu adalah perjanjian yang kita akan hadapi dan kita dah hantar dah ratifikasi. Dan dengan perjanjian ni, of course dia ada risiko, tapi saya fikir kita perlukan perjanjian ni untuk kita meneroka, kita explore pasaran-pasaran baru lah. Terutamanya dekat satu pasaran yang kita memang belum ada market dekat situ. Contohnya macam South American, contohnya macam Peru dan sebagainya. Sebab kita tak ada FTA agreement dengan diorang. Boleh terangkan kenapa negara maju mempunyai masalah populasi rakyat yang menurun? Korang rasa kenapa guys? Korang rasa kenapa negara-negara maju ni dia mempunyai populasi rakyat menurun, ataupun kita boleh katakan dia sebagai warga tua di dalam negara tu meningkat. Aging population. Aging population. Kita panggil dia sebagai aging population. Kenapa guys? Kenapa? Lebih kerja kurang mengerjakan. Lebih kerja kurang mengerjakan. Ya guys, jawapannya adalah diorang busy kerja. Diorang busy kerja. Kalau tengoklah orang Jepun kerja macam mana kan. Diorang busy kerja, diorang terlalu memberi hidup busy. Diorang memberi perhatian kepada kerja. Jadi keadaan ini memberikan kesan kepada institusi kekeluargaan. Betul lah guys. Kalau kita sibuk kerja je kan, balik malam dah penat kan. Jadi institusi kekeluargaan tu pun kita kurang bagi perhatian. Jadi disebabkan itulah dia kurang mengerjakan tu populasi jatuh kan. Warga tua meningkat. Okey. Di Japan tidur kat office 2-3 hari biasa. Itulah kan. Jadi macam mana populasi nak meningkat guys? Jadi dia orang mengalami lah satu kejadian yang kita panggil sebagai aging population. Work life balance tak ada. Betul. Mr. Dropship, terima kasih bagi saya gift. Diorang, jadi kita at the end of the day kan, life balance, work balance ni sangat penting kan. Kita kerja kuat sangat pun tak boleh kan. Kerja kuat sangat tak boleh, tak kerja pun tak boleh kan. Jadi kita kena balance lah kan. Especially kita yang ada family ni kan, kita bagi perhatian kepada dua-dua lah. Kalau tak, nanti bila dah sampai tahap aging population tu, nak betulkannya susah guys. Itu yang korang tengok dekat Singapore tu, dapat anak dapat duit. Kan? Siapa dapat anak dia dapat duit. Kerajaan bagi. Jepun pun sama. Negara-negara yang ada masalah populasi, aging population ni, kerajaan dia orang akan bagi duit guys. Jangan terperanjat lah. Bagi duit kepada, kalau ada bayi-bayi isteri bersalin, satu anak tu adalah berapa dia orang bagi. Kalau Singapore, kalau tak salah saya, ada dia sampai bagi 10,000 macam tu guys. 8,000 Sing dollar ke 10,000 Sing dollar. Banyak tau guys. Jadi banyak lah. Vietnam makin laju membangun sekarang dan mungkin dah lama tinggalkan Malaysia. Okay guys, kalau korang nak tahu satu benda ni guys, Vietnam ni dia semakin mantap tahun berapa guys? 2019. 2019 dia orang punya ekonomi dah ke depan. Okay, dah ke depan. Salah satu faktor kenapa? Sebab dia orang join CPTPP.
Diorang join CPTPP ni sejak 2019. Kita dah buat ratifikasi tapi dia belum kuat kuasa lagi guys Tapi Vietnam dia dah join semenjak 2019. Okay. Jadi dia banyaklah dapat market baru dekat situ, dan juga investor daripada negara member CPTPP ni diorang pergi ke Vietnam, buka kilang dekat sana, buat pelaburan dekat sana. Okay. Jadi itulah sebab tu antara faktor kenapa. Dan lagi satu guys Vietnam ada keluarkan satu kereta electricity EV electric vehicle EV yang dinamakan VinFast. Dan VinFast ni dah dapat penetrate market US tau. Korang jangan terperanjat. Dia dah dapat penetrate market US, geng. Tak malu. Kan? Malu, geng. Lain dari Azzy Water lah. Kan? 10k dolar anak kelima. Okay. Betul lah, 10k dolar. Dia bagi 10k, 10,000 anak kelima. Bukan US tarik diri ke bang? Oh ya, betul lah. Sebenarnya idea CPTPP ni, dia asal perjanjian asal dinamakan TPPA, Trans-Pacific Partnership Agreement. Kenapa TPPA ni diwujudkan? TPPA ni diwujudkan, idea asal adalah daripada US. Okay, idea asal daripada US. Kenapa US beria nak membentuk TPPA pada masa tu? Sebab TPPA khas dicipta untuk memberikan saingan kepada China, yang mana kita tahulah US ni dia tak suka tengok China growing. Dia tak suka guys Dia tak suka. Dia akan buat macam-macam strategi lah untuk counter growing economic negara China ni. Jadi diorang buatlah TPPA, Trans-Pacific Pacific Agreement. Jadi TPPA ni pada masa tu di bawah pentadbiran Barack Obama. Kemudian Barack Obama step down as the president of US. Dia ambil alih pula kepada Donald Trump. Donald Trump pula dia tak suka dengan TPPA. Sebab menurut Donald Trump, TPPA ni akan menyebabkan negara-negara membangun ataupun developing country mendapat keuntungan yang lebih banyak daripada US. Kenapa? Okay, menurut Donald Trump dia macam ni. Donald Trump berpendapat bahawa bila kita ada perjanjian perdagangan bebas dengan US dan juga beberapa negara 12 negara pada masa tu, kebanyakan pelabur-pelabur ataupun usahawan-usahawan daripada US terutamanya lah akan pergi buka company, buka kilang ke negara-negara yang membangun. Contohnya macam Vietnam, Malaysia dan sebagainya. Kenapa? Sebab kos lebih murah lah kan. Jadi pada pandangan Donald Trump, dia tak suka dengan benda ni sebab dia nak US punya investor, US punya entrepreneurs yang buat kilang ni kekal remain dekat US. Jadi dia tarik diri lah pada masa tu kan. Itu menyebabkan US tarik diri. Okey, jadi tukarlah kepada CPTPP, tinggallah 11 buah negara. Betul banyak handphone China disekat oleh US je lah. US ni tak suka kalau korang tengok dari segi semiconductor industry. Sebenarnya guys kalau China semiconductor industry dekat China ni berkembang, Taiwan tu, sebab Taiwan tu pro US kan, sebab tu Taiwan boleh growing. Tapi Taiwan dia lebih kepada assembly dan juga packaging semiconductor. Pattern banyak dipegang oleh US dalam semiconductor. Dan juga China. China pun kuat China pun pemegang semiconductor yang tinggi pemegang pattern untuk industri semiconductor tinggi Jadi US tak sukalah dengan keadaan tu kan. Kan kalau kata semiconductor industry dekat China ni berkembang guys sebenarnya dunia lagi untung sebab kos murah. Tak apa bang, ekonomi China pun tak lama lagi mesti kuat daripada. Yelah, soalnya sekarang ni sampai bila US boleh tahan China? Lama-lama dia tak boleh tahan juga. Jadi sampai bila dia boleh tahan China? Itu soal dia lah. Free trade for developing countries. Actually free trade agreement untuk developing country ni sangat penting guys. Korang tahu kan apa maksud free trade tu?
Saya berkecimpung dalam free trade agreement ni ada dalam lebih daripada 10 tahun. Free trade agreement. Okay. Free trade agreement ni guys bermaksud dia eliminating of tariff barrier. Sebab dia tarif dalam negara tu, pasaran negara tu, bila kita nak masuk, dia ada dua. Ni saya last lah respon Okay. Bila kita nak masuk ke pasaran sebuah negara tu, dia ada dua barrier. Tarif barrier, non-tarif barrier. Okay. Tapi kalau kita merujuk kepada free trade agreement ni, kita refer kepada elimination of tariff barrier. Cukai tarif import lah. Okay, tarif barrier. Jadi bila kita katakan free trade agreement tu bermaksud tak ada cukai. Tak ada cukai import. Okay, jadi cukai import ni dia akan pergi ke tahap 0% dalam kita kata konteks free trade agreement 0 hingga 5%. Dia punya cukai dia. Okay, tapi daripada 5% tu dia akan pergi juga kepada 0% lah. Dan juga satu lagi ialah kita punya tarif lines. Tarif lines kita kan bila kita masuk ke dalam satu market tu kan, kita identify kita punya item tu based on tarif kan, tarif code kan. Jadi tarif code kita ni berapa banyak yang kita nak senaraikan dalam free trade agreement tu. Itulah dia guys Jadi kalau semakin banyak kita listkan tarif lines tu, semakin banyak lah benda yang kita akan dapat elimination of tarif tu. Jadi perjanjian CPTPP ada banyak manfaat untuk negara Malaysia memandangkan EU boycott minyak kita. Guys, dalam perjanjian mana-mana free trade agreement pun of course dia akan memberikan kesan baik kepada negara kita. Sebab itulah Malaysia ada apa-apa free trade agreement je kita sign, kita masuk. Sebab kita ni negara membangun. Bila kita negara membangun, kita perlu explore market baru. Okay, untuk kita improve kita punya export. Okay guys, kita of course lah bila kita masuk ke dalam kita sign free trade agreement, of course mesti akan ada resiko, mesti akan ada trade off. Maksudnya ada benda yang kita kena bagi kat orang, ada benda kita dapat. Cuma dalam isu dia dalam CPTPP ni, dia ada beberapa isu lah. Contohnya macam Investor State Dispute Settlement ISDS yang sebelum ni tak ada pun dalam free trade agreement, tapi dimasukkan dekat situ untuk memberikan lebih banyak hak kepada foreign investor kan. Jadi itu adalah antara isu yang wujud di dalam CPTPP yang tak ada dalam free trade agreement lain. Sebab tu macam sebelum ni kita ada RCEP, yang mana RCEP ni pun free trade agreement yang baru je kita luluskan, kita sign, yang mana dipelopori oleh China. Tak ada pun kisah, tak ada isu besar pun RCEP kan. Kenapa CPTPP pula jadi isu kan? Jadi sebab RCEP ni dia tak adalah kompleks sangat macam CPTPP kan. Dia macam free trade agreement biasa je. Okay guys, alright. Okay guys, terima kasih guys kerana siapa yang sudi join saya punya live pada malam ni. Terima kasih banyak-banyak guys pesan berterima kasih juga siapa yang bagi saya gift, dan juga siapa yang membeli buku saya 21 kunci membina tim tu. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana support. Okay guys kalau korang nak saya sign buku tu, boleh tulis message lah. Masa korang order tu, korang boleh type message to seller, minta saya sign, saya akan sign lah. Tapi kalau tak minta saya sign, saya tak sign lah kan. Kalau kata yang minta tu, saya akan sign lah. Dan juga terima kasih banyak-banyak kepada siapa yang membeli baju saya lah, baju akan tetapi #geng ekonomi. Terima kasih banyak-banyak geng Saya tak boleh nak live lama-lama. Saya punya bateri dah nak habis ni. Saya rasa tinggal 2%. Okay guys, alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak guys. Nanti kita ada masa kita akan sambung lagi. Saya akan buat sharing lagi. Okay guys, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.